Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar sahabat-sahabat saya dekat Speech Ego? Adakah hari ini adalah hari yang terbaik untuk anda? Saya Akmal, co-founder untuk brand Spigo anda. Saya adalah Managing Director untuk Davina Delight Senang Berhad, manufacturer dan distributor untuk produk Spigo dan juga Dafdilah. Okay. Hari ini merupakan hari pertama lockdown, full lockdown seluruh negara. So saya nak tanyalah apa khabar anda semua. Adakah anda punya aktiviti hari ini berbeza daripada hari-hari sebelum ni? Okay. So ramai yang duduk kat rumah tu, apa kata kita sembang-sembang dulu sekejap. Memandangkan topik vaksin ni masih lagi orang kata apa, panas kan. Tak sangka pula saya sebenarnya siapa yang sebenarnya takut bila masa nak kena cucuk ni. Cuba angkat tangan. Siapa sebenarnya seriau, especially bila nurse dah nak kena masukkan jarum suntikan tu kan. Siapa yang selalunya trauma lah bab cucuk ni, jangan kan. So anda dengan saya tak banyak beza lah kan. So mungkin pengalaman saya ni boleh anda relate, anda gunakan, anda jadikan panduan. So sebelum tu, kalau anda rasa sharing hari ni berguna, so tag kawan-kawan anda, family anda yang mungkin akan kena cucuk tak lama lagi, mungkin yang memang penakut macam saya juga, supaya kita boleh sama-sama jadi ahli club lah. So buat pengetahuan anda, kami apa Inspigo ni, okay, biar saya perkenalkan diri dulu lah sebelum kita start sembang kan. So kami adalah manufacturer dan distributor kepada snack badam caramel. Snack badam caramel ni macam mana? Bagi anda yang tak pernah tahu ni, kita tengok ni, inilah dia snack badam caramel. Oh, tak pernah nampak, sorry, gelap je. Okay. Inilah dia snack badam caramel bawah jenama Spigo ni. So apa yang kita buat, kita sebenarnya adalah bantu ibu-ibu penyayang kat luar sana yang tak nak anak-anak dia ataupun benci kalau family dia makan sampah. Sampah ni apa? Junk food lah. Okay. So mereka nak family mereka ni lebih healthy pun lebih happy. So kami akan bantu untuk provide selection snack badam caramel yang ada 3 benda. 1, halal. 2, berkhasiat. 3, garanti sedap sekali ngap habis palang. Okay, right. So waktu tengah lockdown MCO ni, pastikan anak-anak atau pastikan family kita sentiasa dapat bekalan makanan yang orang kata apa, berkhasiat, berzat dan juga garanti sedap lah. Kita tak nak lepas habis MCO lockdown, budak-budak ni nak sekolah, nak mungkin ambil exam dan sebagainya, tiba-tiba otak tak boleh nak function betul sebab waktu cuti, waktu tengah lockdown masih makan jajan tak ada khasiat je kan. So kalau untuk orang besar macam kita ni, ibu-ibu dan bapa ni, kandungan kacang bijian ni sebenarnya mempunyai banyak khasiat juga untuk menstabilkan mood, menjadikan kita ni lebih orang kata seronok ataupun happy. Dia adalah trigger kepada happiness dekat dalam inilah, dalam otak lah. Okay, right. So balik pada cerita vaksin. Okay, tu selingan je tadi, kita introduction. So balik pada cerita vaksin ni. Okay, siapa yang berjaya dapat slot hari tu waktu kempen booking online untuk AstraZeneca kan. So lawak dekat internet, dia panggil cucuk my ass, hashtag cucuk my ass. Tu memang suka buat lawak lah tu. So siapa yang berjaya dapat slot tu, mungkin anda dah pun dapat tarikh untuk suntikan, diberitakan daripada kawan-kawan saya yang dapat, bermula daripada minggu ni. Walaupun lockdown, kempen vaksinasi ni dah pun bermula. So kebanyakan orang akan tanya, apa side effect ni 24 jam ni, what to expect, apa yang patut saya jangkakan. Okay, so saya punya slot 2 hari bulan. Waktu first batch yang buka hari tu, saya punya date untuk suntikan adalah 6 hari bulan, iaitu hari Khamis, 12 tengah hari lah. Okay, so tak lama lepas dapat booking tu, macam tu lah, minggu lepas buka dan juga tutup, minggu ni dah start suntikan kan. So saya pilih tempat dekat UKM sebab saya rasa UKM tu paling sesuai, paling bagus, walaupun jarak daripada kita punya base dekat Rawang ni tak dekat sangat, tapi saya rasa tempat tu bagus sebab jauh, orang mungkin tak pilih sangat. Kemudian kawasan parking dan sebagainya tak sesak, tak terlalu dekat dengan kenderaan awam LRT, MRT, so mungkin tak padat. So tekaan saya betul, hari yang saya pergi tu memang keadaan tu selesa, end to end proses tak ada isu. Tapi yang best dia hari ni kita nak cerita apa jadi lepas kena suntik. So 12 pukul 12 suntikan, so pukul 1 semua dah settle.
saya meneruskan kerja seperti biasa. Kita pergi hantar Spigo ni dekat outlet, kita hantar dekat customer. Maklumlah waktu tu sebelum nak raya kan, ramai orang expect order dia orang sampai on time ataupun ahead of time. So kita pun nak pastikan kita sentiasa tip top. So kita sambung kerja macam biasa. Lepas kena cucuk tu rasa macam lebih energetic. Tak tahulah psychologically yang menyebabkan physical kita rasa energetic. Tapi waktu tu rasa semangat. Mungkin bila dah kena cucuk ni kita rasa confident kot. So insyaAllah kalau ada virus yang datang pun badan kita akan ada immunity terhadap jangkitan kan. Sebab tu lepas tu memang buat kerja memang semangat lah. So by the time bila dah balik tu mungkin dalam pukul 7 buka puasa dan sebagainya. Lepas tu by malam tu nak sambung kerja sikit, saya pun pergilah buat kopi ataupun to be exact buat Nescafe extra pekat kot rasanya. So nak dijadikan cerita, lepas dah habis tu dah cubaan nak tidur sebab nak bangun awal nak sahur pula. Apa jadi daripada pukul 12.30 malam tu sampailah pagi pukul 6 tu tak boleh tidur babe. Pusing sini, pusing sana, mata tak boleh lelap, bangun, minum air. Kemudian Alhamdulillah waktu tu hujung-hujung Ramadan, disebabkan tak boleh tidur, kita boleh lah buat beberapa perkara sunat lagi kan, hujung-hujung kan. Solat solat sunat dan sebagainya. So sampailah kata ala-ala ni kalau tunggu ni mungkin telajak subuh dulu. Lepas subuh tu, so lepas 6 jam tak boleh tidur tu, lepas subuh tu nak dijadikan cerita, bila boleh lelapkan mata sikit tak boleh bangun. So tak boleh bangun, badan dah start rasa macam seram sejuk. So daripada pukul 6 pagi tu sampai 6 petang tu saya lebih banyak menghabiskan masa dekat mana? Dekat atas katil. Budak-budak pun hari tu diorang pun tak sahur sebab saya pun diorang sahur sebab tak boleh tidur. Lepas subuh baru tidur tu, budak-budak pun buat dia orang punya sini. Saya bila dah start kat atas katil tu tak boleh nak bangun, tak boleh nak gerak, badan rasa sangat-sangat letih. Tapi Alhamdulillah tak ada orang yang ada simptom pening dan sebagainya, tapi saya tak pening langsung. Cuma badan rasa macam seram sejuk, on and off, demam. So bila yang kecil tu Hana tu datang, dia kata kenapa badan Papa rasa panas. So apa yang dia buat, dia tolong ambil yang Cool-Aid yang budak-budak dia punya tu. Kebetulan ada satu lagi patch. So dia tolonglah patchkan kat kepala bapak dia ni kan. So betul-betul waktu tu saya minta alat. Tengah hari pun saya rasa saya tak makan. Saya minum air je, minta and ngap-ngap lebih kurang biskut. Kemudian lepas tu tidur balik, tak boleh nak bangun. Tapi yang bestnya, kalau nak menggambarkan keadaan sebenar macam mana terbaring kat atas katil tu, saya nak share satu lukisan yang Hana buat waktu hari saya terbaring ataupun terbongkang tu lah. Ni Hana tak dapat ambil gambar. So Hana telah berjaya illustrate ataupun lukis keadaan bapa dia terbongkang dekat atas katil. Nampak ni? Ni katil. Hana memang pandai buat melukis. Bantal, nampak tu tangan terbongkang tu, maksudnya tangan dengan kaki macam tu lah. Tangan, kaki. Kemudian kalau anda wondering apa benda antara dua bulat 4 segi ni, inilah dia punya Cool-Aid yang tak nak bagi demam untuk budak-budak tu kan. Nampak? So walaupun keadaan tu dah siang, ni gambar matahari, sehari suntuk, papa dia tetap terbaring atas katil. So Hana datang bawa Cool-Aid, still lah Hana kata sayang papa, macam ni lah. So bagus juga ada budak-budak ni tolong buat sketching ataupun ilustrasi keadaan sebenar yang berlaku kan. So untuk anda yang tapi lepas tu habis pukul 6 petang, by the time dah petang nak makan malam lah, Alhamdulillah dah boleh bangun. Dan selepas tu sampailah sekarang, Alhamdulillah badan ni dah dapat boleh terima vaksin yang dah dimasukkan ke dalam badan. Dan saya tak pernah ada lagi kesan-kesan sampingan yang lain dah. So kalau nak diikutkan, saya ni antara yang dapat mild simptom ataupun simptom yang sangat-sangat kurang berbanding yang mungkin cerita orang lain yang mungkin demam banyak hari ke, pening kepala dan sebagainya. Saya di kalangan umur saya, lepas kena suntikan tu, saya cuma ada rasa seram sejuk, demam sikit, kemudian rasa letih, 2 sahaja.
banyak mana, lama mana? Selama lebih kurang dalam 12 jam. 6 pagi sampai 6 petang. Betul 12 jam. Betul lah. 6 pagi 6 petang. So lepas tu alhamdulillah semua settle, semua okey, dan kembali kepada sedia kala. Tak ada lagi rasa penat, letih, demam dan sebagainya. Saya boleh sambung saya punya aktiviti selepas tu macam biasa, seperti biasa. So untuk anda yang baru ataupun yang akan ambil vaksin ni, apa yang saya sarankan ialah, satu, jangan takut-takut, jangan risau, pergi je cucuk, serahkan diri anda, dan selepas tu serahkan diri kepada Allah. Allah tahu apa yang terbaik lah. Kalau Allah ditakdirkan anda punya simptom sama dengan saya, then that's it, makan ubat. Waktu tu saya tak boleh makan ubat sebab kita masih berpuasa kan. Kalau anda rasa demam, badan rasa sejuk, seram sejuk ke, just ambil Panadol, ikut dos yang disyorkan lah. Jangan kata demam je nak cepat kau pergi telan 4 biji sekali kan, tak boleh lah. So sebiji ataupun 2 biji ikut umur kita kan, sudah mencukupi. Itu yang disarankan oleh doktor. Memang doktor expect pun akan ada side effect. Tak boleh kata badan saya kuat. Saya ingat macam tu lah. Lepas kena cucuk tu 20 minit yang pertama tu, tak ada apa-apa pun. Okay, mungkin aku ni dah fit sikit kot compared tu sebelum puasa kan. Tapi dia punya kesan tu akan datang selepas ataupun dalam jangka masa 24 jam. Tak semestinya immediately. So lepas tu kalau ada demam-demam ataupun side effect yang lain, tu maksud dia badan kita sedang melakukan tugasan yang dia perlu buat, iaitu orang kata apa, melawan benda asing yang dicucuk dalam badan. Kat situlah kita punya immune system akan dapat boost up, sebab badan kita ni diajar untuk mengenal pasti ancaman ataupun threat yang ada dalam badan. So expected, kalau anda dapat side effect, itu expected. Cuma panjang ataupun pendek ataupun berapa simptom yang anda dapat, itu bergantung kepada masing-masing punya kekuatan lah, immune system sedia ada dekat dalam badan. Kemungkinan sikit, saya ada 2, demam dengan letih. Mungkin ada 1 ataupun mungkin ada 5. So don't worry. Kalau teruk, memang lepas anda kena suntik tu, memang doktor dah bagi tahu hubungi nombor ni, apa yang patut buat. Doktor dah ajar kita, nurse dah ajar kita apa yang kita patut lakukan in the event of ada complication. So don't worry, jangan jadikan alasan side effect tu menyebabkan anda takut nak menghadirkan diri pergi cucuk, ataupun lagi teruk, tak daftar langsung untuk dapatkan vaksin. Okay, so saya nak ucapkan selamat berjaya. InsyaAllah kita sama-sama buat part kita, mainkan peranan kita, iaitu daftar dan pergi cucuk supaya kita dapat mencapai objektif untuk dapatkan immunity kelompok kan, herd immunity. So lagi ramai orang yang dah divaksin, lebih senang untuk kita contain virus ni supaya tak menjangkit dekat orang lain, satu, dan juga untuk pertahankan diri kita daripada kena efek yang lebih buruk ataupun lebih teruk, macam tak boleh bernafas, masuk ICU, dan nauzubillah, kematian lah. Alright, so setakat itu saja. Saya harap cerita-cerita saya ini, sharing of pengalaman ini, dapat bantu anda untuk sama-sama register dan hadirkan diri untuk pergi kena suntikan. So setakat itu saja, kita akan berjumpa lagi dalam sesi sharing yang lain. So jangan lupa ataupun please remember untuk jaga diri dengan jaga kita semua lah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spigo, sharing happiness together. We share because we care. Bye. Take care. Stay safe. Assalamualaikum.